أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Ustaz, Bapak taklim mai dia dah hal. Belajar sikit Pak. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. الحمد لله bersyukur atas kehidupan yang Islam yang berkandungan kita, dan pada hari ini tersambung muzakarah kita Syiar Buddha yang dari persoalan amanah yang umum persoalan dimulakan, yang dari amanah yang umum persoalan dimulakan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wal kalamu, dan sifat kalam. Ada kita bincang satu-satu. Fudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, dan pada ini termasuk tajuk yang berkaitan dengan sifat kalam. Artinya perbatas menyatakan lain badan, lain badan, lain tubuh, lain ikan, lain kitab, lain ceramah susunan. Kitab dan Mubarak yang dikarang oleh Syekh Susi disebut sifat itu, disebut satu-satu wujud, kena, bakok, falafak, yang adanya, ugur, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kana. Itu kaum kemudian iman, ayat, sami'an, basara, mutakalimah. Dan itu dari apa? Dari wujud, dari tidak, dari bakok, dari mufalafak. Dan itu tubuh kita bersifat tulis sebut dari pasal untuk memudahkan supaya dari jauh. Lagi nak berikan sifat wujud belakang dan dia pula nak berlaku dengan awal pula dia banyak ada cara masing-masing. Ada model. Ada sebut sifat belakang waktu tahu dan sebut dari mengambil dari wujud dari bawah ini jika bila makan umum bahagia kita seluruh mensyaratkan makan umum bahagia yang dilarang oleh Syekh Susi daripada Maghribi rahimahullah ta'ala. Baik, wal kalamu, dan sifat kalam. Yang tepat, kalam artinya berkata, itu sifat. Tugasnya berkitab, berfirman, berkata-kata, bertugas. Maka apabila berkata, hasilnya perkataan. Sifat berkata, tugasnya berkitab, berfirman, hasilnya perkataan. Yang kita baca dalam Quran itu perkataan. Hasil daripada tindakan yang mana dari sifat berkata Allah Ta'ala yang mulia. Maka hakikatnya, hakikat yaitu hukum kepada sifat kalam. Ada hakikat
kalam seorang pun tak tahu macam mana. Itu kata hakikat kalam, yakni hukum sifat kalam itu. Dan hakikat kalam itu, yakni makna hakikat, iaitu hukum kepada sifat kalam itu. Macam mana? Pada zat Allah Ta'ala ada diri Allah hukum itu. Itu satu. Iaitu kalam itu satu sifat yang wujudiyah. Memang Allah semua. Contoh kalau makhluk ni manis dekat rumah, masih dekat kamar, ada semua. Karena Allah Ta'ala ada diri Allah memang ada wujudnya. Yang boleh dapat ini salah satu daripada 5 baca indra. Sekiranya Allah membukanya, itu orang panggil topik catatan wujud 5 baca indra. Sekiranya Allah Ta'ala membuka hijab kepada kita, maknanya kalau Allah buka hijab kepada kita, kita boleh tengok sifat kalam duduk di diri Allah Ta'ala. Itu masuk macam mana di gula. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita tengok, nampak mana ada di gula. Itu masuk dulu. Kenapa? Jadi kita yakin nanti kalam ini ada di Allah Ta'ala. Lagi khadir. Dia ni sedia, kalam itu sedia bukan makhluk. Berdiri yang ada dengan zat Allah Ta'ala. Jadi kalam itu berdiri yang ada. Kalam itu Allah Ta'ala. Habis. Ini cara kita beriman di hati kita. Tambah lagi. Sedia sempurna. Itu tambah. Tak sama dengan makhluk. Dan kekal tidak binasa. Itu cara kita beriman. Adanya kalam di diri Allah Ta'ala, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal, tidak binasa. Itulah hukum kepada sifat kalam Allah Ta'ala. Macam mana hakikat kalam? Wallahu a'lam. Tak dapat seorang pun mengetahui. Bukan kata kalam Allah yang qadim, bahkan kalam kita yang baru kita tak tahu macam mana. Ada sifat kalam boleh cakap. Kalau tak ada kalam makhluk tu bisu. Kita ni bukan bercakap dengan mulut, tak. Kerana orang bisu ada mulut tak boleh bercakap. Lepas tu cari makhluk ni duduk di dalam anak rengkung kita, anak lidah, anak rengkung yang tergantung di tengkok kita tu. Ada kalam boleh cakap. Tak ada sifat kalam bisu bagi makhluk. Macam mana sifat kalam kita? Wallahu alam. Tapi sifat kalam kita ni baru, tak sempurna dan binasa. Tengok kita pedih rengkung, suara kita jadi macam suara itik. Pasal apa tu? Sebab ada gangguan sifat di anak rengkung kita tu. Macam mana sifat kalam makhluk hakikat dia? Wallahu a'lam. Tak dapat kita ketahui. Tok Saleh kata, nak tahu kalam kita belah tengok. Mu belah tengok lagu mana? Tak tahu macam mana. Kalau kita belah pun dia habis itu. Itu maha terkayanya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sempurna, dengan kebijaksanaan alimun hakimun, Allah Taala menjadikan sifat kalam pada diri makhluk. Macam mana? Wallahu a'lam. Habis. Jadi kita beriman kalam tu ada di diri Allah, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal. Pasal apa kita kena yakin Allah ada kalam? Kerana Allah Ta'ala berfirman. Kerana dalilnya nyata. Allah Ta'ala berfirman. Mana dia? Wa kallamallahu Musa taklima.
Wa kallama Allahu Musa taklima. Telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata hak sungguh. Memang Allah Ta'ala berkata-kata sungguh dengan Nabi Musa. Kalam. Jadi alhamdulillah sebahagian daripada peserta daripada kuliah duha, Cikgu Ang bawa dengan Syekh Sa'ad hari itu ke Mesir. Cikgu Naim pi, Abah Husin Syukri, makcik-makcik sebahagiannya pi tengok tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Boleh tengok. Jadi Tok Saleh rahimahullahu ta'ala dia pi juga. Apa yang disebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, semua alhamdulillah Tok Guru Haji Saleh sampai. Mekah Madinah tentu dah. Madian itu di Jordan, tempat Nabi Syuaib menikah dengan Nabi Musa berkahwin dengan anak Nabi Syuaib di Madian di Jordan. Itu cantik tempat. Itu di Madian. Lepas tu Tur Sina, itu di Mesir. Itu di Mesir. Tok Guru Saleh rahimahullah dia kata bukit Tur Sina ni luar dia merah, dalam dia tu hitam. Pasal apa? Hangit terkejut ketika Allah Ta'ala nak mempertajallikan akan zat Allah Ta'ala, bukit tu pecah. Terkejut ni sehingga hangit bukit tu, hak dalam hitam, hak luar dia jadi warna merah. Tok Guru Saleh dia buat balik 2 ketui. Ada besar tapak tangan ni 2 ketui. Kalau orang masuk antu, Tok Guru test. Tak, dia orang masuk antu tu dia menyeri. Dia menyeri. Allah Ta'ala bagi orang panggil kekuatan. Oleh kerana takutnya bukit tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi Allah Ta'ala ada sifat kalam. Habis itu allazi laisa biharfin wala sautin. Kalam tu allazi, kalam itu yang laisa, yang tidak, birharfin, yang tak berhuruf, wala sautin, dan tidak bersuara. Kalam Allah Ta'ala tak berhuruf, tak bersuara. Allazi laisa biharfin wala sautin, tak berhuruf, tak bersuara. Kalam kita pun tak berhuruf, tak bersuara juga. Kalam makhluk pun tak ada huruf, tak ada suara. Macam mana? Tu hak berhuruf bersuara, hak tu bukan kalam, tak ada huruf, tak ada suara. Apa dia? Sifat makhluk ni yang ada dalam anak angkung tu lah. Mana ada huruf, mana ada suara, tu sifat. Hak berhuruf bersuara setelah kita bercakap. Bercakap yakni buka mulut, menguat lidah. Tu orang panggil bercakap. Ada kalam, kita bercakap, keluar perkataan. Yang berhuruf bersuara itu perkataan. Adapun sifat tak berhuruf, tak bersuara. Tu ayah diskam, dia kata kalaulah sifat kalam kita berhuruf bersuara, maka kita ni sopor radio bunyi sedia. Tak. Kalam tu duduk di rengkung kita. Apabila bercakap baru keluar perkataan. Kalau tak bercakap kita sengap. Jadi hak Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala sifat tu tak berhuruf. Sifat kalam makhluk tak berhuruf, tak bersuara. Hak berhuruf bersuara itu bukan sifat, tu namanya perkataan. Tu yang kita bagi dah catatan Tok Saleh, dia buat kalam ni pecah 4. Kerana dalam bab kalam ni berkelai ulama daripada dulu. Sampailah Imam Ahmad dipenjara oleh Raja Mu'tazilah.
Sampailah ulama-ulama sebahagiannya dibunuh oleh kerana berkelai bab sifat kalam ini. Tu dulu. Lah ni ulama dah buat keputusan kalam ni dia ada 4 bahagian. Ada hak khadim, ada hak azali, ada hak baharu. Imam Ahmad dihukum oleh kerana tinggal Imam Ahmad yang tak kena. Sebab Raja Mu'tazilah dia suruh kata Quran tu baru. Imam Ahmad tak mau. Dia tak mau kata Quran baru. Kerana takut masyarakat keliru. Maka ulama-ulama hak yang ke belakang ni mengkaji, maka Quran ataupun kalam itu dia ada 4 pentakrifan. Yang pertama Quran ataupun kalam khadim, tu sifat Allah Ta'ala. Yang kedua kalam ataupun Quran azali. Azali iaitulah kalam nafsani. Kalam nafsani Allah Ta'ala bercadang nak ketika azali bertitah dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Bila Allah nak sejak azali, itu orang panggil kalam nafsani azali. Sampai masa Allah Ta'ala bertitah dengan Nabi Musa, itu kalam masdari, bertitah, perkataan. Dia ada bahagian dia. Tak kena kelai dah lah. Itu hikmah daripada khilaf ulama ni. Kita orang belakang ni mendapat rahmat. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni habat putusan. Jadi kalam Allah Ta'ala tu ada di diri Allah, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal. Yang tidak berhuruf dan tiada bersuara. Itu sifat kalam Allah Ta'ala. Artinya arti alladzi laisa biharfin wala sautin, yang tidak berhuruf, yakni kalam Allah yang tidak berhuruf dan tiada bersuara. Habis. Yakni sifat kalam Allah segala sifat kalam yang baharu. Sifat kalam Allah tak sama dengan kalam baharu. Tulis kalam baharu, yakni yang dinamakan perkataan. Kalam baharu tu iaitulah terkena kepada perkataan. Kalam lafzi atau perkataan. Kalam baharu yakni kalam lafzi, iaitulah perkataan. Jadi sifat kata Allah bukan seperti perkataan makhluk. Tu kita kena pegang hak tu. Sifat kata Allah tak ada huruf, tak ada suara dan bukan jenis lafzi, bukan. Baik, daripada terdahulu. Jadi apabila baharu ni dia ada dulu, dia ada hak baru. Kelas ni mula bila? Baru. Tadi tak mula, ni baru mula. Jadi sifat perkata Allah bukan baharu. Apabila bukan baharu, tak ada terdahulu dan tak ada yang terkemudian. Hanya semata-mata sifat yang sempurna yang ada di diri Allah Ta'ala. Daripada terdahulu dan terkemudian tidak ada pada kalam perkata Allah tu. Dan lahan, yakni tersalah baris, tak ada. Itu perkataan. Kadang-kadang kita baca salah baris, lahan namanya. Dan sihah. Sihah ni yang tiada huruf ilat, alif waw ya. Sesuatu perkataan yang tidak ada huruf alif waw ya, itu orang panggil sihat. Dan i'lal, yang berubah. Dan lain daripada yang demikian itu. Maksudnya dia nak abang kat kita, sifat kata Allah bukan seperti perkataan lafzi. Tu ya. Sifat tu hanyalah sifat yang ada di diri Allah. Kalam ada di diri Allah Ta'ala, cukup.
Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada perkataan, tak ada terdahulu, tak ada terkemudian, tak ada huruf dan seumpamanya. Hanya semata-mata sifat yang ada di diri Allah. Cukup lah. Itu sifat. Begitu juga kalam kita. Hak baru ni. Sifat kalam kita ada di engkung. Anak engkung tu. Bukan ada huruf, bukan ada suara, bukan ada apa. Kalau kita belah daging ni, yang mana Allah Ta'ala buh sifat di dalam engkung kita. Huruf bersuara ni setelah kita bercakap baru keluar. Jom pi kedai. Kita kata jom pi kedai. Keluar perkataan. Pasal apa? Setelah kita bercakap. Pasal apa bercakap? Kerana ada sifat kata. Macam mana sifat kata? Baharu hak kita. Tak ada huruf, tak ada suara. Ada sifat kata boleh bercakap, tak ada tak boleh bercakap. Macam mana? Wallahu a'lam. Hak baharu pun kita tak tahu, lebih-lebih lagi hak Allah Taala. Wallahu a'lam. Habis itu. Wal yata'allaqu, dan bertakluk kalam itu, bertugas kalam tu bima yata'allaqu, seperti mana yang takluk bihi dengan dia al-ilmu. Kalam ni takluk seperti mana ilmu takluk. Minal muta'alliqati, daripada takluk-takluk daripada ilmu itu. Dia nak apa? Kalam ni tugas apa? Kalam ni tugas dia macam ilmu. Ilmu tahu apa? Semua benda. Tahu benda wajib, tahu benda mustahil, tak ada di diri Allah. Tahu benda yang harus, yang ada pada makhluk. Tahu semua. Benda wajib pun Allah tahu, benda mustahil hak tak ada pada Allah pun tahu, benda yang harus pun Allah Ta'ala tahu habis. Tak ada yang tersembunyi. Begitu juga kalam. Cerita habis. Benda wajib pun Allah cerita, benda mustahil hak tak ada pada Allah, Allah cerita, benda harus pun Allah Ta'ala cerita. Itu ya. Itu cara ulama cakap, dia tak cakap terus-terus. Kalam takluk seperti ilmu. Tu kena fikir, apa takluk ilmu? Oh, tahu semua, tahu hak wajib, tahu hak mustahil tak ada pada Allah, tahu hak harus. Begitu juga kalam. Kalau lagu tu Allah Ta'ala cerita habis, cerita hak wajib pun Allah cerita, hak mustahil tak ada pada dia pun Allah Ta'ala cerita, hak harus pun Allah Ta'ala cerita. Cerita semua. Tu kita tengok Quran. Hak wajib macam mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kuasa ia di atas tiap-tiap sesuatu. Tu ada sifat qudrah wajib. Hak mustahil seperti contohnya hak wajib Allah Ta'ala cerita, hak mustahil hak tak ada pada dia Allah Ta'ala cerita, seperti ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup. Wajib Allah dah ayat. La yamut, tidak mati. Allah Ta'ala cerita semua, hak wajib cerita, hak mustahil tak ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala cerita. Dan yang harus watin wazaitun waturithinin. Nah, itu hak harus. Contoh Allah Ta'ala cerita semua. Nah, tu maksud dia macam tu. Jadi tu cara ibarat ulama bercakap di dalam bahasa yang sesuai pada mereka ketika itu. Dulu ni kan orang bercakap, dia kena tak nak fikir tu. Kalau budak-budak lah pakai tak erti la ni kata betul-betul pun dia tak dengar, dia tak erti juga. Kita kata jangan buat lagu ni nah, dia buat juga. Tu tara terang-terang tu. Kalau kiah kan pakai tak erti budak lah. Dulu ni penuh dengan isyarat, penuh dengan tarbiyah,
daripada syarat-syarat dan kiasan-kiasan yang penuh dengan keindahan-keindahan daripada sudut orang-orang Melayu kita ni. Anak Minang sebut bunga. Dia tak, aku kenal kan dia tak kata aku tu. Bunga tu nampak kembang elok dah tu. Tu bahasa dulu. Perabung tu nampak lama boleh tukar dah tu. Gitu. Baik. Dan ta'alluq ia sifat kalam dengan barang yang takluk dengan dia barang itu oleh ilmu. Daripada segala tempat takluk, daripada barang yang wajib, ilmu tahu hak wajib, sifat Allah, diri Allah. Begitu juga kalam, cerita sifat Allah dan diri Allah itu. Dan ni segala yang mustahil, ilmu tahu tidak ada mustahil itu di diri Allah Ta'ala. Begitu juga kalam, cerita juga mustahil yang tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Dan segala yang harus, ilmu tahu semua benda harus, kalam pun bertitah menyebut perkara-perkara yang harus. Akan tetapi dia ada beza. Dia ada beza dia. Ilmu tugas lain, kalam tugas lain, dia bukan serupa. Akan tetapi takluk kalam, takluk dilalah. Takluk kalam, tugas sifat kalam, takluk iaitu tugasnya dilalah, memberi faham, memberi reti. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Allah Ta'ala bertitah menunjukkan sifat asa itu mesti, sifat wajib. Kita faham, Allah Ta'ala bagi faham, maka dapat kita faham, alhamdulillah. Habis. Bukan takluk inkishaf. Kalam ni takluk dilalah, bukan inkishaf. Inkishaf tulis, yakni takluk bagi ilmu. Apa dia takluk inkishaf? Nyata suatu perkara, maklumat tu nyata bagi ilmu Allah Ta'ala, dengan nyata, terang, clear. Allah Ta'ala tahu dirinya, sifatnya dengan jelas, yakin, tepat. Itu inkishaf. Allah Ta'ala tahu mustahil tak ada pada dirinya, dan Allah Ta'ala mengetahui segala yang baharu dengan nyata, tidak ada kesamaran, tahu dengan yakin. Dia ni hidup bila, mati bila, rezeki dia banyak mana, tahu dengan inkishaf, nyata. Adapun kita bukan tahu dengan inkishaf. Kita tak tahu dengan inkishaf. Kita tahu dengan umum, ijmal. Semang-semang, umur berapa lah? Agak-agak berapa? Kita kata 60 lebih. Dekat-dekat lah tu 64 tahun. Kita tahu agak-agak ijmal, umum. Adapun ilmu Allah bukan tahu dengan agak-agak, tahu bermakna yakin, tepat. Almarhum Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dia tulis buku yang terakhir, Alhamdulillah genap usiaku 63 tahun. Dia tulis kalau hitungan hijrah berapa hari, kalau hitungan Masihi berapa hari umur dia, sampai bulan, sampai hari, dia boleh catat lagu tu, halusinya mereka. Kerana Abuya almarhum rahimahullahu ta'ala, adab dia ni mesti dia ada pen dan dia ada buku catatan, paling tak atas dalam poket dia. Dia ingat apa-apa, dia tulis satu perkataan, dua perkataan, dia simpan tulisan tu.
Lepas tu esok pula apa hak dia ingat Allah Ta'ala bagi ilham, dia tulis. Nah, maka di antara karamah beliau lah, iaitulah dia sempat menulis manaqib biodatanya sendiri daripada kecil sampailah kahwin, buka pondok dan seumpamanya, sampailah beliau meninggal dunia. Hak dia meninggal tu dia tak tulis lah sebab dia meninggal. Sampai ujung usia dia, Ustaz Ali, anak almarhum, dia kata Abah tak sempat tulis dua benda. Yang pertama iaitulah ziarah di Maghribi Morocco dengan Baba Khairul, dengan asatizah di utara ni. Itu tak sempat tulis. Dan pengalaman haji yang terakhir pada tahun 2019, itu tak sempat tulis. Dia tak sempat tulis itu. Habis. Itu maknanya ilmu Allah ni tahu yang wajib, tahu yang mustahil yang tidak ada pada Allah, dan tahu yang semua perkara yang baharu. Maka tahu tu dengan nyata dinamakan takluk ilmu, takluk inkishaf. Kalam pula cerita semua tu. Cerita yang wajib, yang mustahil, yang tidak ada pada Allah, yang harus. Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Maka takluk kalam, takluk dilalah, takluk ilmu, takluk inkishaf. Dilalah, takluk kalam, takluk yang memberi faham kepada mereka yang Allah Ta'ala nak bagi faham. Bukan semua boleh faham. Orang Arab tu bahasa dia, tapi Quran kadang-kadang dia tak ikut, oleh kerana Allah Ta'ala tidak memberi kepahaman kepada mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tapi kalau Allah nak bagi faham, macam kita ni, bukan bahasa kita, kita ni ajam, yang lain daripada Arab, tetapi Allah Ta'ala mengkurniakan, alhamdulillah, memberi kepada kita itu memahami daripada asbab kita belajar, kita menuntut ilmu. Allah Ta'ala bukakan hati kita dengan hidayah dan seumpamanya. Alhamdulillah, Allah memberi faham kepada kita. Faham tu pula dia ada beberapa martabat. Dia ada beberapa martabat. Ada hak faham secara syariat, ada faham secara hakikat dan seumpamanya. Itu mengikut kadar rezeki anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu. Gitu. Baik. Contoh macam mana? Bismillah. Kalau tok-tok guru pondok hurai di pondok ni, Baba Abdul Karim di Dala Fatani Darussalam, 6 hari bahas bismillah tak habis. Sehari sejam, 6 jam tak habis lagi bismillah. Saya kenal sekali Baba Mokhtar daripada Pondok Petani. Dia baca bismillah tu sejam tu, bahas bab boy tu, dia kata kalau mengaji ku ni bila nak habis? Sama ada tok guru mati dulu ataupun kita mati dulu. Bismillah sejam boy, tak habis lagi hal lain. Tu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni luas. Tu kalau kita mengaji, lagi mengaji, lagi banyak kita tak tahu. Lagi mengaji, tak tahu apa dia. Banyak sungguh. Jadi bismillah tu saja dia boleh hurai ke ilmu nahwu, ilmu syarak, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Boleh belaka, boleh hurai. Tu ilmu. Lagi kita belajar, lagi kita rasa banyak yang kita tak erti, banyak lagi kita kena mengaji. Habis itu. Maka adalah ia sifat kalam, sifat yang satu. Kalam ni satu ya.
Ada di diri Allah tu satu ya kalam tu yang sempurna. Macam mana? Wallahu alam. Tapi macam itulah kita pegang. Ada di diri Allah, sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, kekal. Macam mana? Wallahu alam. Satu je sifat yang ada di diri Allah Ta'ala. Tetapi sifat tu satu, tapi ia berbagai-bagai, ia kalam dengan diiktibar dengan segala takluknya. Sifat tu satu, tapi takluk tugasnya banyak. Cerita hak wajib, cerita hak mustahil tak ada di diri Allah, cerita hak yang harus. Hak dalam Quran saja dah 30 juzuk. Sebahagian mengatakan 6,666 ayat. Tu tak kira lagi Taurat, Zabur, Injil, suhuf kepada nabi-nabi. Sifat satu, tapi tugasnya banyak. Hak banyak tu tugas. Gitu. Tu maksud dia. Dengan yang berbagai-bagai, yang banyak ia kalam itu, dengan kerana bahawasanya ia kalam, jika ia takluk dengan amar, artinya suruh, adalah ia amrun namanya. Dan jika takluk ia kalam dengan nahyin, artinya tegah, adalah ia nahyan namanya. Dan jika takluk ia kalam dengan wa'din, artinya janji dengan beri pahala, adalah ia janji itu wa'dun namanya. Dan begitulah sampai kepada mana-mana dikiaskan. Jadi dalam firman Allah ni, dia banyak pecahan-pecahan dia. Dia ada perintah, dia ada tegah, dia ada berita yang gembira, berita yang menduka cita. Dia ada kisah-kisah, cerita-kisasun, cerita-cerita. Maka dalam Al-Quran itu dia ada berbagai-bagai pecahan. Ini kalau kita belajar dalam ulum Quran, kita boleh halusi berapa ayat perintah, berapa ayat tegahan, berapa ayat yang dikatakan menceritakan kisah-kisah. Tu kalau kita halusi, kita akan dapat memahami dengan lebih sempurna lagi. Kita bab ilmu Quran pula. Belajar tafsir. Lepas tu kita belajar pula asbabun nuzul. Banyak ilmu yang perlu kita belajar. Hak kita duk tekan ni hak fardu ain. Hak wajib utama-tama sekali, hak wajib. Hak tu pun kalau kita belajar hak ni, maka kita tambah lagi banyak lagi pecahan-pecahan ilmu. Tafsir, dia ada usul Quran, dia ada sebut asbabun nuzul. Lepas tu pula kalau kita belajar pula berapa ayat suruhan, berapa ayat tegahan, berapa ayat yang menceritakan kisah-kisah tauladan. Dia ada pecahan-pecahan yang dihalusi oleh para alim ulama kita yang terdahulu. Habis itu. Baik. Atau ilmu tu jenuh. Banyak sungguh. Tu Tok Guru Pondok rahimahullah, Tok Guru Pondok yang terdahulu, mereka menguasai pelbagai bidang. Alim fiqh, alim tauhid, alim tasawuf, alim Quran, alim hadis, alim ilmu alat, nahwu, sharaf, ilmu balaghah dan seumpamanya, usul fiqh, usul Quran, usul hadis. Banyak ilmu. Dan mereka tak cakap jika bukan bidang mereka. Lo mengaji hadis, semua dia nak komen. Bab tauhid, bab tasawuf, semua dia nak jawab. Ni payah. Pelik. Tok Guru dulu dia banyak diam. Tanya 10, jawab 2. Lo tanya 10, jawab 14. Dia tambah lagi. Sekiranya macam ni, dia tambah lagi soalan.
Itu bezanya. Orang dulu dengan orang lah. Orang dulu tak cakap sekiranya bukan bidang, wallahu alam, itu rujuk kepada mereka yang lain. Tidak jatuh martabat, bahkan ilmu kita itu berkat. Tapi kalau tak tahu, duk gagah nak jawab juga, nak buat siapa tahu, doa kata na'udzubillah. Takut ilmu kita ni hilang berkat. Na'udzubillah. Kalau orang tanya ini macam mana, wallahu alam, hak ni saya pun tak berani nak jawab, kena rujuklah kepada orang-orang lain. Tak jatuh martabat. Tapi kalau tak tahu jawab juga jatuh martabat. Maknanya akhlak, adab kepada ilmu tu dah tak ada. Na'udzubillah. Biar orang kata kita tak tahu pun, kerana memang hakikat kita ni, ilmu kita ni lagu tu naqais, kekurangan. Ada bidang dia, bukan bidang kita. Kita tak tahu, itu rujuk kepada bidang dia. Dia macam tu. Jadi sebagai penuntut ilmu, itulah cara kita nak memahami sesuatu masalah. Ni masalah apa? Fiqh. Kita cari tu guru fiqh yang alim betul-betul bab fiqh, jawab soalan kita. Dapat rungkai masalah. Kalau bab hati, kita cari guru yang betul-betul dalam bab hati, supaya dia boleh bagi kepada kita ubat yang betul-betul merawat hati kita dengan keberkatan yang dia bagi itu melalui pengalaman dia. Moga-moga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit hati kita. Ada lagu tu. Kita ni, Imam Ghazali sebut, dia ada beberapa gangguan bisikan di hati kita. Dia ada gangguan dunia, iblis, syaitan, hawa nafsu. Kalau bisikan syaitan, apa ubat dia? Nak bagi hilang? Was-was dan seumpama bisikan itu, zikir. Kalau bisikan dunia, zikir pun dia tak hilang. Betul tak guna? Mujahadah. Rasa nak pergi makan kan ni. Tahan. Dia kena mujahadah tu. Kalau zikir 400,000 pun tak mujahadah, tak jadi. Tak hilang penyakit tu. Nak ni. Orang panggil hawa nafsu. Maka hawa nafsu ni, kalau kita berzikir, kalau kita baca dan seumpamanya, tak hilang juga. Mujahadah. Riyadah. Itu ubat dia. Itu kita kena pergi kat pakar dia. Ni gatal kulit, pergi cari doktor gigi. Dia bab lain. Dia tak erti. Kena cari hak pakar kulit. Sakit gigi, cari doktor gigi. Sakit jantung, cari doktor jantung. Itu kita tak boleh taksub dalam berguru. Kita nak ilmu hadis, kita cari ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang hadis. Kalau kita nak fiqh, cari ulama ahlu sunnah dalam bab fiqh. Tanya guru lain dulu. Jangan terpa api. Saya mengaji kena hak lain channel daripada ahlu sunnah. Keliru lagi di situ. Itu cara-cara kita ini belajar. Guru ni kena banyak. Yang satu itu, iaitulah guru kerohanian hati kita. Itu satu ya. Tapi guru untuk mendapat ilmu, bertabaruk mendapat barakah itu ramai. Abuya Syekh Muhammad Alawi, gurunya 300 orang. Guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Maliki, guru dia 300 orang. Barulah alim. Mengaji hak ni. Tapi kena ikut perjalanan ahlu sunnah wal jamaah. Baru kita dapat ilmu. Ni mengaji tasawuf elok dah. Lepas tu teringin nak mengaji hadis. Mengaji hadis. Dia mengaji bidang hadis ya. Dia lawan pula tasawuf. Celaru kita. Hak ni penin. Penin tu sebab atok asas tak betul. Tapi kalau atok asas betul, bina di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita cari guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, bidang ni, bidang ni. Insya-Allah kita akan terselamat.
Dalam bulan ni saja Allah Ta'ala buat macam-macam jadi. Nah. Allah Ta'ala hantar mai, hak ni bidang ilmu ni, hak ni bidang ilmu ni, hak ni bidang. Hak mai kemarin pula bidang akhir zaman. Guru Ahlu Sunnah wal Jamaah alim, dan dia ini ketokohannya diiktiraf oleh orang lain, dan dia bercakap yang mana kita ni dah tak pernah fikir, bukan bidang kita. Dia kata sekiranya berlakunya ancaman akhir zaman, maka kamu kena bersedia dan berhati-hati. Kalau disuruh seruan jihad, berjihad, maka kita tak boleh keluar lagi, melainkan yang mengeluarkan fatwa jihad itu daripada guru-guru mursyid yang benar kealiman dan benar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main kalau orang kata keluar perang, bukan perang terus, takut nyawa kita hilang. Terbang pi lagu tu ya. Padahal tak sampai lagi masa dia. Itu kena belajar. Tu Syekh Fahmi Zamzam dia sebut, kena ada ilmu fardu ain. Insya-Allah akhir zaman itu Allah Taala akan programkan kepada kita di atas perjalanan susunan yang disebut oleh hadis tu, kita tak lari. Maknanya kita tak boleh tinggal guru. Tu ya. Insya-Allah kalau ada guru yang memandu kita, kita akan selamat. Kita tak boleh gopoh. Ni lagi masuk. Contohnya dalam Facebook, WhatsApp dan seumpamanya, seruan jihad akhir zaman, kita pun jangan. Tak sampai masa lagi. Kita tengok ulama-ulama arif billah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mereka sengap, kita pun jangan bertindak lagi. Kita duduk dulu. Itu kena ada guru-guru, orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata hati. Maka ulama-ulama sufi dan seumpamanya, dia kata tak sampai lagi masa dia. Dan tak payah lawan, diam sahaja kita sekarang ni. Diam, buat persiapan ke hati kita, zikir, berselawat, duduk dengan tok-tok guru, hadir majlis-majlis ilmu. Tenang, insya-Allah selamat. Sampai masa tu insya-Allah dia akan bercantum sekali. Ni mengaji dak buat grup Imam Mahdi. Pelik. Duk abang lagu ni depan penin orang. Tauhid tak belajar, tasawuf tak belajar, fiqh tak belajar. Duk cakap hak akhir zaman, duk asah pedang hari-hari, duk beli kerih sampai 4-5. Mengaji dah. Na'udzubillah. Lepas tu hak macam mana yang disebut oleh hadis, mereka faham tak betul pun. Mereka kata elok kena simpan dah barang-barang ni, takut makanan habis. Habis tawakal, habis redha, semua tu akidah jam semua. Sedangkan hadis yang mengatakan simpan makanan selama setahun apabila kedengaran suara di langit. Apabila dengar tu baru simpan. Lah tak ada lagi suara tu. Hak ada sedekah, tolong orang, bantu umat Nabi Muhammad. Tu kena ada guru yang memandu. Bukan main dengan akal, baca dan terus kita hukum. Na'udzubillah. Dia jadi pelik-pelik lah ni. Mengaji dak, duk kira nak lawan dengan Dajjal. Na'udzubillah. Takut Dajjal hang ikut dia awal-awal. Na'udzubillah. Nak ikut Imam Mahdi ni, iman kena kuat, kena zuhud, kena sabar, kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Imam Mahdi dah habis dah. Tak ada dah kemewahan-kemewahan. Duit pun kita tak ada. Tu kena sabar, kena redha. Itu kita kena ada guru. Jangan kita ikut, seronok ni dia cerita bab akhir zaman ni, kita pun ikut dia, padahal dia tak betul. Kita ikutlah guru-guru yang mana mereka ni memang betul-betul
membawa kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan kiri kanan, tidak ada kepentingan dunia dan seumpamanya, hanya untuk membawa hati kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada apa yang diajar di dalam ilmu-ilmu syarak. Itulah yang perlu kita ikuti. Habis itu. Jadi Allah Ta'ala ada kalam, Allah Ta'ala bertitah, menyeritakan, berfirman, menyeritakan semua benda wajib, perkara yang mustahil yang tidak ada pada Allah, dan segala benda yang harus Allah Ta'ala cerita kesemuanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dan begitu juga kitab-kitab yang terdahulu, seumpama Taurat, Zabur dan Injil. Habis. Semua kitab dulu ni telah nasah dengan adanya Al-Quran. Kita ni amal hak mana syariat Nabi Muhammad. Tu kalau orang petua dia kata kalau Kristian sembelih kita boleh makan sebab dia ahli kitab. Salah. Ahli kitab yang dulu. Yang kata sembelih boleh makan ahli kitab, boleh kahwin dengan ahli kitab, yakni ahli kitab yang benar-benar berpegang dengan kitab yang dulu. Adapun Bible sekarang ini telah terpesong daripada kitab Injil yang dulu. Tak boleh makan. Atau kita kena ada guru ahli sunnah wal jamaah. Nah, dia kata, boleh kita kalau orang Kristian sembelih kita boleh makan? Tak boleh. Tu hak dulu. Ahli kitab merujuk kepada yang dulu. Habis itu. Allahu Akbar. Itulah Tok Wis Saleh kata kalau orang tak ada akidah merapu. Lah ni dikata di kampung tu ada lagi orang pegang dengan agama Hanif. Hanif pun nama dah. Nabi Muhammad dah turun syariat 1400 tahun yang dulu. Semua pegangan dulu terbatal, melainkan sahnya iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innad din indallah al-Islam. Alif lam makrifat Islam yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Hak lain tak pakai dah. Hak lain tertolak dah. Dia kata ada lagi hujung kampung tu duk beramal dengan agama Hanif Nabi dulu. Buat ke mana? Patah mayang 2 kali je. Bukan Hanif kapiak dah tu. Tu kita kena ada ilmu. Kita tak boleh duk ikut sengka-sengka lagu tu, tak boleh. Na'udzubillah. Syariat Nabi Muhammad sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hak tu yang dia iktiraf. Hak lain bohong. Hak lain tertolak. Mintalah Allah Ta'ala jaga iman kita. Begitu juga zuriat-zuriat, isteri, anak cucu cicit kita. Sebab fitnah di akhir zaman ni amat-amat dahsyat. Amat-amat hebat. Perlu kepada benteng akidah yang kukuh. Perlu kepada akidah. Minta Allah Ta'ala jaga iman kita. Minta Allah Ta'ala jaga iman kita. Habis. Dan bermula takluk kalam yang tersebut itu tanjizi qadim. Banyak lagi bab kalam ni. 10-10 dah. Kita dah sejam dah. Dan bermula takluk kalam yang tersebut, tugas kalam tu iaitu takluk tanjizi qadim. Bermula segala takluk kalam yang tersebut itu takluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala bertitah ketika azali. Dia takluk kalam ni dia ada beberapa takluk. Takluk tanjizi qadim pun ada, tanjizi hadis pun ada. Dia sejarah Al-Quran ni Allah Ta'ala titah kepada qalam. Qalam ni pen yang ada di atas sana. Tak ada orang pegang. Dia tulis sendiri. Namanya qalam. Tulis di mana? Luh mahfuz. Papan yang terpelihara. Kalau Allah nak, Allah Ta'ala sebut kalam tulis, tak terpadam dah di situ.
Tu tulis di Lauh Mahfuz. Maka pada 17 Ramadan ketika nuzul Quran yang pertama, usia baginda Nabi 40 tahun, maka Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril alaihi salam pi salin semua 30 juzuk Al-Quran itu, salin semua 30 juzuk tu, dan disimpan di langit yang ketiga yang namanya Baitul Izzah. Itu langit yang ketiga. Itu sejarah dia. 17 Ramadan nuzul Quran itu. Ketika usia baginda 40 tahun, malaikat Jibril diperintah oleh Allah naik di Lauh Mahfuz, salin semua 30 juzuk tu, simpan di langit yang ketiga yang namanya Baitul Izzah. Kita ada 3 bait. Baitullah di Mekah. Yang kedua, langit ketiga Baitul Izzah, tempat simpan Quran. Yang ketiga, Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Ulama kata, kalaulah kita ni nak ukur langit yang ketujuh, turun langit yang ketiga Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, mai sampai ke bumi ini Baitullah, iaitulah Kaabah, sama kedudukan dia daripada hak bumi ini sampailah langit yang ketujuh. Tu dalam fiqh. Kalau kita ni duduk atas kapal terbang, Kaabah duduk di bawah, kita nak kena menerap kan, nak menghadap Kaabah? Tak gaduh. Kalau kita duduk dalam kapal selam, Kaabah duduk di atas, kita nak sembahyang, kita kena tidur ke? Sebab nak menghadap Kaabah duduk di atas? Tak gaduh. Sebab kiblat kita 7 petala langit, 7 petala bumi, iaitulah sama kedudukannya. Cuma Kaabah itu sebagai simbolik saja. Kalau duduk dalam Kaabah, belah mana pun tak apa. Belah mana pun tak apa. Habis. Tok Risalah rahimahullah dia cerita, dia alhamdulillah masuk dalam Kaabah tu. Dia setahun sekali dia pun akan cuci. Lepas raja masuk, dia pun akan cuci. Kemudian hak yang beruntung boleh naik lah. Hak mana ada dapat rezeki boleh naik. Dia Kaabah ni dia ada tiang tengah, dia ada tangga, boleh naik atas. Boleh naik atas. Alhamdulillah Tok Saleh rahimahullah dia naik ke atas. Tu di antara ulama yang boleh masuk, di antaranya Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari. Dia boleh masuk juga ketika dia mengaji di Mekah dulu. Syekh Nurdin ni orang bijak. Macam mana dia kata aku nak masuk ni? Dia kena pakai hebat-hebat. Maka hari raja masuk tu, Syekh Nurdin pun pakai kemas-kemas, pakai dengan baju buah, dengan pakai macam orang besar-besar lah. Lepas tu dah habis orang masuk, puak ni turun, dia selit, dia boleh naik. Dia boleh naik. Dan dia doa supaya dia menjadi orang yang alim. Ingat mengapai matan-matan dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah. Orang dulu-dulu mereka kebanyakan dapat rezeki untuk masuk ke dalam Baitullahil Haram. Kalau masuk dalam Kaabah diizinkan oleh kita, oleh Allah Ta'ala, nak menghadap ke anak, belah mana pun sah kita sembahyang. Gitu. Kemudian diturunkan Quran itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, bermula dengan Iqra sehinggalah 23 tahun. Itu semuanya daripada kalam Allah Ta'ala yang maha termulia. Jadi ketika azali itu Allah Ta'ala cakap, namanya takluk kalam tanjizi khodim, melainkan amar dan nahi. Adapun amar dan nahi ini bagi pendapat Asy'ariyah, dia bukan takluk tanjizi khodim. Kerana Allah Ta'ala memerintah dan menegah syariat-syariat ni dia lain-lain. Nabi Adam syariat lain, Nabi Idris syariat lain, Nabi Musa syariat lain, Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia Habibuna sallallahu alaihi wasallam syariat lain. Dan dinasahkan, dibatalkan akan syariat yang dulu. Maka bagi tiap-tiap satu daripadanya dua takluk. Kita berhenti situ.
Kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Jadi dimaklumkan oleh cikgu, kuliah hari Ahad ni kita tak mula lagi lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bulan 1 hari tu kita nak mula, nak tunggu Syekh Sa'ad balik. Alhamdulillah Syekh Sa'ad dah sampai balik ke Malaysia. Oleh kerana kenuri kenara ni banyak, kita tak buat lagi hari Ahad. Kemungkinan hari Ahad ni kita mula pada bulan 1 lah insyaAllah. Kemudian pada hari Isnin ni cikgu kata kita jalan terus macam biasa. Sekarang baba ada, tetapi pada hari ni baba tak dapat hadir. Mungkin ada kerja dan seumpamanya. Hak minggu depan tu macam biasalah cikgu no. Macam biasa. Dia ada 2 minggu lagi. Minggu ketiga dan keempat. Macam biasa. 3 hari kot ni minggu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya menerima pesan